haji yang tanggung. Memanglah. Orang tu fitnah tu haji, bercerai tu haji dengan isteri. Anak-anak semua lari ikut mak dia. Tu haji dulu ada 10 buah rumah sewa di Gombak, semuanya hilang, dipindah geran kepada dia. Kaya raya, duit dalam bank hilang semua, dia punya angkara. Tukar kantin seorang-seorang diri je tu haji. Datang dia 1 Syawal minta maaf. Maaf enggak? Dia betul. Tanya kali kedua, nganga sikit. Ibu-ibu macam mana di belakang sana? Puan-puan, nenek-nenek, ni nak siap pergi open house ni pagi ni. Yang decide sekarang ni. Saudara dan saudari sekalian, begini. Dalam kes-kes tertentu yang diklasifikasikan sebagai kes yang berat, dosa yang begitu besar, yang sangat memberikan high impact kepada implikasi hidup kita, maka tetap yang menjadi rujukan kita dalam kes ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata kita ni kena uji sebegitu berat, Nabi jauh lebih berat daripada kita. Kalau kita kata kita seorang pemaaf, Nabi lagi pemaaf daripada kita. Maka untuk sentuh kes yang berat-berat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita 2 pattern penyelesaian. Pattern pertama, pattern yang terbaik, menunjukkan iman kita iman yang first class. Pattern yang kedua juga Nabi create untuk Nabi meraih kepada orang yang agak sedikit lemah imannya. Untuk pattern yang pertama, tuan-tuan boleh rujuk kepada peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Bila Nabi dah berjaya tawan Mekah, akhirnya Nabi kumpulkan semua orang-orang kafir Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy yang selama ini duk buat jahat kepada Nabi. Mereka inilah yang halau Nabi daripada Mekah. Mereka inilah yang cuba konspirasi nak bunuh Nabi. Mereka inilah yang rampas harta benda orang Islam. Mereka ini yang bunuh sahabat-sahabat Nabi di kalangan mustada'afin. Sekarang Nabi come back, datang semula. Nabi kumpulkan mereka beramai-ramai dan Nabi sebut, ya ma'asyara Quraisy, ma'adha tazunnuna anni fa'ilun bikum. Wahai pemimpin-pemimpin Quraisy, sekarang aku menguasai kamu. Apa agak-agak tindakan yang bakal aku jatuhkan kepada kamu atas segala kejahatan dan kezaliman kamu kepadaku dan umat Islam? Dalam kepala orang kafir, ISA dah ni, kemunting dah ni. Tapi cuba tengok bagaimana Nabi jawab, intaliqu fa innakum muntaliqun. Wahai pemimpin-pemimpin Quraisy, anda sekalian bebas. Ayo pergi balik ke rumah masing-masing kerana kamu semua merdeka hari ini. Apa makna? Nabi maaf semaaf-maafnya, hujung rambut sampai hujung kaki, tersurat, tersirat, kosong-kosong. Baik. Pattern yang kedua ialah Nabi tetap maaf, tapi Nabi reserve. Tuan-tuan boleh rujuk kepada peristiwa pembunuhan Hamzah dalam peperangan Uhud. Hindun sangat marah, dendam kepada Hamzah kerana Hamzah telah membunuh Abu Jahal di medan peperangan Badar, dan Abu Jahal itu ialah bapa saudara kepada Hindun binti Utbah. Maka pada perang Uhud, Hindun telah mengupah seorang Habsyi yang bernama Wahsy, pembunuh upahan. Cerita panjang, akhir sekali Wahsy berjaya tombak bunuh Hamzah dalam peperangan Uhud. Tak cukup dengan itu,
Hindun datang pergi ke mayat Hamzah, kapakkan dada Hamzah, kopak dada Hamzah, ambil hati Hamzah, gigit kemudian ludah atas muka Hamzah. Berlaku depan mata Nabi, dan Nabi meluahkan perasaan dia berkali-kali kepada sahabat. Dia sangat-sangat sedih dengan saudara dia Hamzah, dan dia sangat-sangat geram kepada Wahsy dan Hindun. Melakukan sedemikian rupa kepada saudaranya. Masa berjalan sehinggalah Fathu Makkah. Akhirnya Hindun peluk Islam, Wahsy peluk Islam. Satu hari Hindun buat permohonan dengan sahabat-sahabat Nabi nak ziarah Nabi. Nabi update, hari ini siapa nak jumpa saya? Abu Sufyan dan isterinya Hindun. Nabi kata untuk Abu Sufyan, welcome, boleh jumpa saya, boleh ziarah. Adapun untuk Hindun, reserve, saya tak mau jumpa Hindun. Kenapa? Hindun telah menyebabkan saya kecewa dan sedih terhadap saudara saya Hamzah. Ingat lagi tu 5 tahun lepas. Tak nak jumpa Hindun, tak nak jumpa. Samit pula nama hak permohonan kali kedua, sebulan sepada itu. Ya Rasulullah, ni Hindun nak jumpa lagi ni. Hindun, saya tak nak jumpa Hindun. Saya maafkan Hindun, tapi saya takkan lupa jenayah Hindun pada Hamzah. Berkali-kali apply, barulah akhirnya dapat jugalah Hindun jumpa dengan Nabi. Take time. Itu Hindun. Wahsy pun sama. Ya Rasulullah, Wahsy nak jumpa kamu ya Rasulullah. Wahsy, ya Wahsy. Oh, Wahsy yang bunuh Hamzah ke? Ya, di peperangan Uhud ke? Ya, saya tak nak jumpa Wahsy. Bulan depan datang lagi, ya Rasulullah, Wahsy nak jumpa. Saya tak nak jumpa Wahsy. Saya maafkan Wahsy, tapi saya tak nak jumpa Wahsy. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai bila Wahsy boleh jumpa Nabi? Sampai bila? Jawabnya tak jumpa sampai Nabi wafat. Sampai Nabi wafat, Wahsy tak jumpa. Tak boleh jumpa, Nabi tak nak jumpa. Biarpun Nabi memaafkan Wahsy, terkenang kepada apa yang Wahsy buat kepada Hamzah. Wahsy sugul sangat kerana di penghujung hayat Nabi SAW tetap tak nak jumpa dengan beliau. Dan kesedihan beliau ditebus di zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, di Yamamah ada seseorang Nabi palsu, Musailamatul Kadzdzab. Maka Abu Bakar menggerakkan tentera untuk memerangi Nabi palsu pimpinan Musailamatul Kadzdzab, dan orang yang bertanggungjawab membunuh Musailamatul Kadzdzab ialah Wahsy. Dikala itulah Abu Bakar memujuk Wahsy, wahai Wahsy, di zaman jahiliyah kamu telah membunuh seseorang yang Nabi paling sayang dalam hidupnya, iaitulah Hamzah. Namun tak kala mana kamu peluk Islam, kamu telah membunuh seseorang yang Nabi paling benci, Musailamatul Kadzdzab. Musailamatul Kadzdzab ni wujud sejak zaman Nabi lagi. Cuma Nabi tak sempat untuk menggerakkan tentera melawan Musailamatul Kadzdzab, diambil alih oleh Abu Bakar. Kamu telah membunuh musuh Nabi yang Nabi paling benci, Musailamatul Kadzdzab. Yakinlah wahai Wahsy, andai kata Nabi masih hidup, Nabi akan menerima kamu sebagai tetamu. Barulah dia happy. Tapi nak beritahu, Nabi maaf. Cuma Nabi tak nak jumpa. Baik, ini pattern yang kedua. Soalan timbul, ni akhir sungguh ni. Kenapa Nabi create pattern yang kedua? Pattern yang pertama kita faham, Nabi maaf dan kosong-kosong sungguh, tak ada reserve-reservenya. Sekarang kenapa Nabi create pattern yang kedua ni? Maaf tapi tak nak jumpa. Kalau jumpa pun take time. Agak-agak kenapa ada pattern yang kedua?
Nah, memanglah pengajaran, tapi kenapa timbulnya pattern yang kedua tu? Maaf tapi Nabi reserve untuk certain kes. Hello. Kalau tak nak jawab, ustaz pun nak tangguhlah kuliah ni, kita jawab bulan depan. Jadi mana orangnya? Supaya orang yang buat kesalahan tu bertaubat. Memang dia taubat dah nak jumpa Nabi tu. Sebabnya mudah saja. Kerana Nabi tahu di akhir zaman akan ada umat dia di kalangan ahli jemaah surah ubudiyah yang lemah imannya. Tak boleh nak pergi kepada pattern yang pertama, sebab besar sangat dosa yang orang buat apa aja dia. Maka Nabi pun create lah pattern yang kedua sebagai message nak beritahu, wahai umatku di akhir zaman, biar besar mana sekalipun dosa orang pada kamu, pokoknya maaf, tetap maaf. Soal kata nak reserve, aku maaf tapi aku tak boleh lupa dosa kamu, aku boleh maaf tapi aku tak mau tengok lagi muka kamu, itu soal perasaan. Dan Nabi meraih perasaan yang berat tersebut. Tapi yang paling fundamentalnya ialah maaf. Dan manusia ini makan masa. Lantaran besar sangat dosa, kita kadang-kadang kata macam tu. Saya maaf, tapi saya tak boleh lupa dosa kamu. Untuk hari ini, mungkin 10 tahun akan datang, lain clear. Jadi besan pula. Jadi dalam hal ini tengoklah, kita boleh bermuamalah wa imma dengan pattern yang pertama ataupun dengan pattern yang kedua. Tapi pattern yang kedua ni janganlah sentiasa macam tu belaka. Pastikan betul-betul yang berat sungguh. Ini tak kawan kita curi sifat Jepun kita je, kita terus berkata, okey saya maafkan kamu tapi saya takkan lupa dosa kamu. Wah, besar kau dosa. Sifat Jepun RM1.50 dia curi. Amboi, itu terlampau nipis imannya. Jangan sampai tahap tu sekali. Jadi hal-hal seperti ini harus kita buat timbang tara. Sekian, wallahu a'lam. Ada soalan, silakan. Berhutang. Orang Islam yang berhutang dengan orang kafir, ataupun orang kafir yang berhutang dengan orang Islam, pokok pangkalnya bab hutang wajib dibayar. Kita orang Islam, biarpun kita berhutang tu sekejap dengan Muhammad, sekejap dengan Acong, dengan orang Islam pun wajib kita bayar, dengan non-Muslim pun wajib kita bayar. Okey. Bahkan sebagai cerminan kita memiliki akhlak yang baik, lebih-lebih lagi lah kita kena tunjukkan contoh teladan yang baik. Kita nak 3 hari lepas butang duit kapasing, butang duit Lim Guan Eng. Oh tak apalah, itu kafir makhluk hayun, tak payah bayar. Oh lagi kena bayar. Tunjukkan bahawa Islam ni adalah yang terbaik dari segi performan akhlak dia. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, biarpun dosa kita dengan non-Muslim sama juga. Hutang tu dosa dah tu. Selagi mana kita tak bayar, dosa tetap dosa. Silakan. Kepada okey. Soalan adik-beradik berpusaka.
Tiba-tiba adalah seorang jadi mangsa. Seorang jadi mangsa ni hak bangsu lah. Jadi kata dengan adik ni, saya takkan maaf sampai kiamat. Tadi tu. Jadi yang ni pattern pertama pun tak masuk, pattern yang kedua pun tak masuk. Ya, saya bertemu dengan satu keadaan bagaimana sepatutnya adik bongsu ni dapat tanah yang banyak, tanah pesaka. Tapi manipulasi abang dan kakak ni akhir sekali langsung tak dapat. Bukan sedikit tu nilai dia. Cuba bayangkan, katakanlah tuan-tuan sepatut dapat harta pusaka, tanah taklah banyak 10 hektar di Kampung Baru. Tu dia, rumah sewa 60 pintu. Tiba-tiba mainan abang dan kakak manipulate, akhir sekali langsung tak dapat duit, langsung tak dapat tanah 10 hektar tu sebagai contoh. Tiba-tiba datanglah abang kakak nak berhari raya. Tak maaf ya, buat sepat usu atas kesalahan saya, ambil tanah kamu. Kita kata kena ganti. Maaflah, duit itu semua hilang, bankrupt. Saya takkan maaf sampai kiamat. Maaflah, berat mata memandang, berat bau memikul. Kalau kes macam tadi tu, barulah kita boleh masuk pattern yang kedua. Maknanya kita pujuk, berilah maaf. Okey, saya maafkan abang dan kakak saya, tapi saya tak mau tengok lagi muka dia. Pergi jauh-jauh. Menyapah. Boleh, tak ada masalah apa-apa. Tapi jangan sifat Jepun tadi. Jadi sebagai akhir kalam, selamat hari raya. Maaf zahir batin, hujung rambut sampai hujung kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin wa syakirin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.